innaka antas samiul alim. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita boleh sama-sama berkumpul sekali lagi untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu, yang kita tinggalkan pada bulan yang lepas, ya. Di mana kita dalam babul miyah, dalam kitab Taharah, The Science of Purification, ilmu tentang bersuci, yang mana bila sebut bersuci, ia merujuk kepada mengangkat hadas dan menyucikan daripada najis, ya. Raf'u al-hadas wa izalatu al-khabas. Bersuci ini maksud bersuci daripada hadas, sama ada hadas yang kecil atau hadas yang besar, ataupun bersuci daripada najis, ya. Boleh jadi daripada badan kita, daripada pakaian kita, dan juga tempat kita melakukan ibadat, ya. Itu bersucilah, ya. Jadi bila sebut kitab bersuci, kita bincang yang itu, ya, yang ada hubung kait, yang hal yang berkenaan, ya. Jadi kita dalam babul miyah hari itu, bab air, the chapter of water, yang mana kita dah masuk subtopik yang pertama, itulah anwa'ul miyah, the types of water, jenis-jenis air, ya. Jadi kita ada kitab taharah, bawah kitab taharah tu ada bab air, bawah bab air, ya, kita bincang tentang kategori air. Jadi kena nampaklah tu, ya. Taharah, turun bawah bab air. Pasal kitab taharah ada banyak bab kan, pecah-pecah ada 11, ya. Ilmu ni kita pergi nampak macam tu je, kan. Kurang-kurang hak nota kita ni kita nampak dia punya pecahannya tu, ya. Dan dalam bab air tu ada pula beberapa topik di bawahnya. Antara yang terpenting ialah jenis-jenis air, ya. Jenis-jenis air, anwa'ul miyah, type of water, ya. Dan saya dah bincang pada kuliah yang lalu, secara amnya jenis-jenis air ni ada 3 jenis. Dan kita dah belajar tentang jenis yang pertama, ya, itulah air mutlak, betul tak? Cuma hari itu saya beri penekanan air mutlak, tapi dengan nama air tahur. Air tahur, kita dah biasa dengar air mutlak ni lama dah. Zaman kecil-kecil dulu belajar air mutlak, zaman sekolah rendah belajar air mutlak, belajar sekolah menengah pula air mutlak, kan? Sampai sekarang umur 60-70 tahun duduk dengar air mutlak saja. Jadi sebenarnya selain daripada air mutlak, ada lagi nama yang lain. Itulah yang saya sebut itulah air tahur, ya. Itu pentingnya kita belajar, bertambahnya ilmu kita. Jadi daripada kita tahu satu perkataan saja, ya, kita dah tahu 2 perkataan. Nampak? Ya. Itu jenis air yang pertama, air tahur. Tahur, ha? Air tahur ni air mutlak lah, sama je, istilah je beza, ya. Itulah air yang di atas sifatnya yang asal. Definisi yang kita dapati dalam mana-mana buku fiqh, air mutlak ialah air yang kekal, maintain, konsisten di atas sifat dia yang asal. Al-ma'ul mutlak wal ma' alladhi yabqa ala asli khilqatihi. Air yang mutlak atau air yang suci, air yang mutlak atau air yang tahur ialah air yang al-baqi ala asli khilqati. Dia sentiasa berada di atas sifatnya yang asal. Apa sifat air yang asal? Tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa, ya. There is no color, smell or taste. La launar lahu wala riha wala ta'am. Tak ada warna, tak ada bau, tak ada rasa. Cuba tengok air pahit kita. Ada warna? Putih. Ya. Kita je panggil air putih.
Betul tak? Air bukan warna putih. Sama air putih. Colourless, boleh kata colourless. There is no colour. That means colourless. Merah, jauh sekali. Biru, jauh sekali, tak ada. Tapi ada juga air yang ada ganda. Mungkin air itu warna sedikit kekuningan, keperang-perangan. Karena air itu bertakur contoh di tanah yang liat atau seumpama, boleh jadilah ya. Ataupun air itu mungkin ada nampak macam kehijau-hijauan. Karena air itu mungkin terbiar dalam keadaan yang lama, dah ada lumut kat dalam, mungkin nampaklah hijau sikit-sikit lah. Mungkin. Tapi asal air itu dia tidak ada warna ya. Yang kata air colour putih pula. Water is not white in colour, because water is no colour. Colourless, tak ada warna. Tidak ada bau. Air putih kita, kalau kita cium, ada bau tak? Tak ada bau. Buka air baik, air kawi ke apa, cuba cium tengok. Is there any odor? Ada smell? Ada bau tak? Tak ada. Macam tadi dah, tak ada warna. Kalau ada warna tu, kebiasaannya dia air yang tidak mutlak. Air sirap mutlak tak? Tahur tak? Dia bukan air yang tahur. Warna merah kan? Anak kita yang bubuh perisa dia. Bukan merah. Kan macam-macam perisa kalau merah. Pewarna. Kalau merah, kalau hijau. Bau pun sama. Kalau bau kebiasaannya dia bukan air tahur. Ya. Karena air yang mutlak, yang tahur, tidak ada bau padanya. Kalau kita hidung tu tak ada bau lah. Ada bau juga Ustaz. Yalah macam tadi lah kan, air yang terbiar lama, air yang mungkin ada sikit bau ya. Tapi asal air itu tidak ada bau. Sikit-sikit okey je ya, dia tidak menjejaskan kemutlakannya. Tapi yang asal bagi air itu tidak ada bau. Dan tidak ada rasa, of course ya. Air kawi rumah kita ada rasa? Kawi tak rasa lah. Kalau air koku dah ada rasa payah-payah sikit. Bukan nak promo filter mesin ni, mesin filter tak. Tapi nak bagi kita nampak gambaran ya. Air mutlak tidak ada rasa. That means bila tuan-tuan rasa, tak ada rasa apa-apa. Ada rasa manis. Kalau manis air sirap tu, bukan air mutlak tu. Kan? Ada rasa tak apa. Klorin. Okey je. Ada rasa klorin. Saya bau klorin. Ada. Bau kan. Klorin tak apa. That is okay. Klorin dia tak menjejaskan kemutlakan. Rasa saya tak pastilah. Kalau bau memang ada bau klorin. Ya. Tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa. Dan air mutlak boleh keluar daripada kemutlakannya, menjadi tidak mutlak lagi jika berubah salah satu daripada ketiga-tiga. Tak berubah semua, berubah satu je tak mutlak selalu. Pasal air mutlak dan tahur mesti di atas sifat yang berkenaan. Tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa. Jika ada warna, kebiasaannya dia keluar daripada kemutlakannya. Dan begitu juga jika ada bau ataupun jika ada warna, bau, rasa tadi ya. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis Al-Baihaqi dan selainnya daripada Abi Umamah Al-Bahili, Al-ma'u tahurun ma lam yaghlibu ala Al-ma'u tahurun ma lam yaghlib ala ta'mihi au launihi au rihi. Ya. Hadis ni walaupun dhaif, tapi digunakan oleh para ulama kerana ia menyokong hadis-hadis sahih yang lain berkaitan dengan air mutlak.
Kata Nabi, air itu suci selagi mana tidak berubah warna, bau dan rasa. Ya. Baik. Dalil dia saya dah baca dulu ayat Quran surah Al-Furqan ayat berapa je? Haji ada nota tu. Ayat 48. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan air daripada langit, air yang tahur, air yang suci, menyucikan, air mutlak. Ya. Kita boleh panggil air mutlak, boleh panggil air tahur, boleh panggil air tahir, mutahhir. Tahir, suci, mutahhir, menyucikan. Ada 3 nama kebiasaannya bagi air ni, ya. Dan dalam konteks buku-buku fiqh yang klasik, kerana buku-buku ilmu ni tuan-tuan, sebahagian daripadanya ada beza antara klasik dan moden. Sebagainya tidak ada beza, tapi sebagainya ada beza. Sebagainya ilmu ni dia ada beza sikit. Dari sudut kontennya, dari sudut presentationnya, bahkan dari sudut applicationnya ada beza. Macam fiqh memang ada beza lah. Mungkin fiqh ibadah tak ada beza sangat. Adalah sikit-sikit dalam isu-isu yang baru. Tapi kalau fiqh muamalah, memang hari ni kita banyak bergantung kepada buku fiqh yang moden, kontemporer, ya. Buku fiqh semasa lah, muamalah semasa. Tapi kalau fiqh ibadah biasa klasik masih relevan lah. Tapi kena sulap juga yang moden. Kalau belajar buku klasik aja, kadang otak tak berkembang juga. Cross silent kena cross learn ataupun cross check, kena silang dengan buku-buku yang moden. Yang ditulis oleh ulama-ulama masa kini, ya. At least 200 years and above, 2 tahun dan ke atas, ya. Kebiasaannya dalam buku-buku fiqh yang klasik. Saya ambil contoh dalam buku Matan Abi Syuja', ya, yang disebut sebagai Matan Al-Ghayati wa Taqrib. One of the best matan dalam mazhab Syafi'i. Matan antara paling bagus dan paling masyhur dalam mazhab Syafi'i. Ya. Ada je matan-matan yang lain kan. Matan ni maksudnya buku ringkas yang menghimpunkan semua perkara penting dalam ilmu berkenaan. Dalam ilmu hadis ada buku matan hadis. Ada buku ni dia ringkas, tapi dia mengumpulkan semua ilmu-ilmu ataupun maklumat penting tentang ilmu berkenaan. Itu dia panggil kitab matan. Ada kitab matan, ada kitab syarah, ya. Dalam fiqh, of course dalam mazhab Syafi'i ada beberapa matan lah yang agak masyhur. Selain daripada matan Minhajut Talibin Al-Imam Nawawi rahimahullah, ada juga di tempat kita yang belajar matan Al-Hadramiyah. Dan sekiranya matan Abi Syuja' antara matan yang paling masyhur sekali. Kita dulu di sekolah menengah agama kita dah belajar tingkatan 4. Tapi tak semualah, kita hanya belajar fiqh ibadah saja. Ya. Kita belajar kitab Iqna'. Iqna' tu syarah kepada matan Abi Syuja'. Ini matan yang famous lah dalam mazhab Syafi'i. Kata Al-Imam Abi Syuja', matan Abi Syuja'. Abi Syuja' ni pengarang dia. Ya. Matan tu nama matan Ghayah wa Taqrib, tapi pengarang dia nama Abi Syuja'. Jadi kita panggil lah matan Abi Syuja'. Ya. Kata beliau dalam bab yang berkenaan, awal-awal lagi dia menjelaskan tentang perihal air secara ringkas. Matan ni memang ringkas, very basic, very simple. Nama pun matan kan. Ya. Al-miyahul lati yajuzu biha tathhir sab'atu miyah. Tu hak mula-mula sekali dalam matan beliau. Air yang boleh kita guna untuk bersuci ada 7 air. Ma'us sama, air langit, hujan.
Ma'ul bihar, air laut. Ma'un nahar, air sungai. Ma'ul bir, air telaga. Ma'u al-ain, air mata air. Ma'ul salj, air salji. Ma'ul barad, air embun. Ya. 7 kan dia sebut. Dia tak sebut air pahit, dia tak sebut air kolam, dia tak sebut air apa lagi ya. Pasal zaman dulu tak ada. Tak sebutlah. Ya. Tapi sebenarnya sebagian para ulama dia sebut secara ringkas saja. Air mutlak ni 2 air dia kata. Al-ma'ul ladzi nazala minas sama' wal ladzi yaqa'u minal ard. Air mutlak, air tahur ialah air yang turun daripada langit, air yang keluar daripada bumi. Biasa. Hak 7 tadi pun lebih kurang je kan. Air hujan tu daripada langit. Air laut tu daripada langit juga, sebagainya daripada bumi. Air sungai sebahagian daripada langit, sebahagian daripada bumi juga kan. Air apa lagi? Air apa tadi? Air telaga daripada bumi, daripada atas juga. Ke telaga tutup ke atas? Tak tutup kan? Masuk air hujan juga. Hak tula je, hak sama je. Cuma nak bagi nampak pasal dalam konteks klasik, inilah air yang sering digunakan oleh manusia. Ya. Sebab tu saya kata dalam fiqh ini dia ada klasik, dia ada contemporary, dia sentiasa ada. Walaupun dalam fiqh ibadat tak berapa lah, tapi dalam fiqh muamalah memang digunakan secara eksklusif yang moden-moden. Tapi okey juga kan. Kerana fiqh ibadat pun perlu kepada perkara baru yang dulu mungkin tidak ada, tapi hari ini telah ada. Ya. Baik. Macam kita kata Dobi kan. Dulu saya pernah sebut pasal Dobi. Dobi tu kalau buka kitab klasik pun ada, buku moden ada lah. Ya. Tapi ada setengah tu dalam buku klasik dah ada kan. Anjing masuk masjid dah ada dah, tapi pela orang tak faham-faham lagi. Babi masuk masjid, ya tak? Tembaknya babi tu, sial babi. Tapi babi tu sondol orang kot. Tembak lah, apa lagi. Member seorang ada senapang. Ada masjid ni ada senapang. Ada jemaah yang ada senapang. Bagus juga kan. Kau babi masuk ke tembak babi. Habis kapek masjid tu kau. Kita ada dia benda macam tu kan. Wala Zahor main. Kena tukarlah kapek tu. Untung juga lah kita dapat kapek baru tak. Baik. Mana tadi? Itu jenis-jenis air ya. Kemudian dia sambung lagi, summal miyah ala salasati aqsam. Air juga ada 3 jenis. Mutlak, air mutlak. Tahir, mutahhir, ghairu makruh. Suci, menyucikan. Nama ketiga dia tadilah, mutlak, tahur, tahir, mutahhir. Ya. Kuliah dulu tuan tahu mutlak saja. Last kuliah saya tambah tahur. Kuliah hari ni saya tambah tahir, mutahhir. Jadi 3 tuan-tuan kena ingat ya. Nanti lagi setahun saya buat exam jenis air. Try jawab tengok. Dapat 3 istilah kan? Okey dah tu. Mutlak, tahur, tahir, mutahhir. Dia kata air ada 3 jenis. Air mutlak, air yang suci, menyucikan. Tahir, mutahhir. Ghairu makruh, tidak makruh. Tak makruh. Ya. Malah ia adalah the best water untuk kita bersuci. Mengangkat hadas, dan menyucikan najis ya.
Wa ma' musyammas, air musyammas. Tahir, mutahhir, makruh. Air musyammas katanya, air yang suci, menyucikan juga, tapi makruh, tidak digalakkan. Unpreferable, tidak digalakkan. Makruh ni makna yang dibenci. Ya. Cuma makruh ni ada dua lah. Satu yang haram juga disebut sebagai yang makruh. Ulama-ulama terdahulu termasuk Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kebiasaannya kalau dikata wa karihtu, aku benci, yakni benda itu haram. Tapi ada juga yang bila dia kata wa karihtu, aku benci, aku tidak suka, merujuk kepada harus. Jadi ulama nak identify which one yang ulama tu kata aku benci merujuk kepada yang haram, yang mana bila ulama tu kata aku benci merujuk kepada yang makruh. Ya. Sama juga bila ulama kata tidak harus. Tidak harus, ya. Ia boleh jadi haram, ia boleh jadi makruh. Boleh jadi makruh yang tak haram tu lah, ya. Macam isu janggut lah, janggut kan. Janggut ni memang majoriti ulama tidak mengharamkan kalau kita potong atau kita cukur, ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam buku fiqh dia yang paling latest tu, dia kata wa amma halqul al-lihya la yajuz, atau kama qala, begitu lah dia kata, ya. Adapun memotong mencukur janggut adalah tidak harus. Tidak harus tu ada ulama kata haram. Tapi few of scholars, segelintir lah, tapi majlis kata tidak harus, merujuk pada makruh. Jadi kadang-kadang penggunaan istilah secara ulama ada beberapa pentafsiran, ya. Ada beberapa pentafsiran. Ada qarinah, ada sebab ia mesti ditafsirkan dengan tafsiran yang berbeza-beza. Ada justification, ada alasan yang boleh diterima, reasonable. Tapi ada juga tuan-tuan benda yang tak ada alasan pun, dan jelas benda tu menyanggahi syarak, tapi masih diberi tafsiran untuk nak menyokong, orang kata, ada juga jenis macam tu. Ada kawan tu tulis benda merepek-repek, jelas berjangga dengan syarak, tapi orang pergi tafsir lagi, kan? Ada tarekat yang benar-benar merepek sekali. Jelaslah YouTube kita tengok Tok Syekh ataupun pengasah dia cakap jelas canggah syarak, tapi duk boleh ubah lagi, duk boleh tune lagi, duk boleh takwil lagi, kan? Jelaslah YouTube, Allah, kan? Tok Syekh dia kata saya umur 80, dia 80 tahun lebih dah. Dia kata saya sejak umur 80 tahun dulu ataupun 70 tahun saya tengok. Oh, malaikat muka Rokin Atik tak tulis dah. Baik dan buruk, malaikat rehat dah. Cik. Itu kalam kufur tu, boleh jadi boleh bukan haram tu, boleh jadi kafir. Tapi tak apa, ini wali Allah. Dia cakap tu majas, kiasan saja. Mana boleh kiasan cakap benda macam tu? Betul tak? Ya. Jadi ada benda yang kita boleh ada tafsiran-tafsiran yang berbagai, tapi ada benda very clear, nak tafsir apa lagi? Kan? Kata-kata itu haram boleh bawa pada kekufuran. Dan kalau dia satu ajaran, kita confirm tak boleh ikut. Dan mesti selamatkan umat ini daripada terjebak dengan hal-hal yang berkenaan dan mengikuti ajarannya. Tapi hidup bekat lagi. Dunia hari ni macam tu, kan? Tuan tak ada prinsip yang betul, tidak ada manhaj yang jelas, ilmu pun tak ada, hanyutlah. Kan? Benda jelas, ngarut gitu nak sokong lagi, kan? Nabi senang cakap apa, very straight to the point, very clear, tak ada kona sana kona sini, kona sana kona sini, kan?
Mana tadi ya? Lupa. Al-bayan wal wuduh, jelas dan terang, min mabadi'il Islam, adalah daripada prinsip agama. Ni kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah taala dalam bukunya Mabadi'uddin Al-Islami. The basic principle of Islam. Ada 6 atau 7 prinsip besar Islam. Salah satunya ialah al-bayan wal wudu. Islam must be very clear, must be very straight to the point. Everyone can understand, everyone can learn, even everyone can apply. Islam ni dia mesti jelas, dia mesti terang, semua orang boleh faham, semua orang boleh belajar, semua orang boleh amal. Quran macam tu, hadis Nabi macam tu. Tiba mari kat Tok Syekh, Tok ulama, Tok Maula ni lagu lain. Cakap kias sana, kias sini, pusing sana, pusing sini. Nak pergi KL, pergi ikut Kelantan dulu, pergi ikut Terengganu dulu, pergi ikut Perlis dulu, baru sampai KL. Boleh jadi je. Unlogik, tak logik. Kan? Manusia mana suka benda macam tu? Manusia secara tabiat dan naluri, insting dia, dia punya fitrahnya, dia suka benda yang very straight to the point. Islam itu mudah. Nabi kata kan dalam hadis Bukhari, Imam Bukhari buat. Pasal apa? Pasal manusia memang suka benda yang mudah. Ya tak? Kau ada tuan suka benda yang sulit, benda yang sukar, benda yang menyusahkan? Tak ada. Manusia dia suka benda yang mudah. That's why Islam sentiasa menyediakan perkara-perkara dalam syariat, benda yang mudah. Very simple, very easy. Kan? Kalau payah sekalipun masih dalam konteks manusia mampu, jadi masih mudah lah. Kita mampu buat kan. Ha? Dan itu metod ataupun ajaran Rasulullah SAW, ajaran para sahabat, tabi'i dan ulama-ulama Rabbani yang ada sampai ke hari ini. Ya? Ulama Rabbani, ulama hak ikut cara hak Islam ajar. Ada orang dia ni bukan ulama, tapi diangkat sebagai ulama, diangkat sebagai wali, diangkat sebagai syekh dan sebagainya. Ni bukan ya, agamawan, dia penipu dalam agama, tapi dianggap sebagai orang agama. Dia buatlah acara yang pelik-pelik. Baik. Mana tadi? Selit sikit ya. Oh, alamak. Baru mana-mana ya? 3, baru 29. Okey. Rasa macam dah lama pula ya. Okey, baik. Mana tadi? Mana Haji? Ulama Rabbani. Ulama Rabbani. Tu tak ada kena-mena dengan pengajian kita. Waktu selingan saja. Sebelum tu apa? Kat mana? Air tadi kan. Dia kata air ada yang mutlak, tidak makruh, the best water. Air itulah air tahur, air hujan, air apa semua. Tidak makruh. Ada air yang mutlak juga, tapi dia kata makruh. Dan ia adalah air musyammas. Apa itu air musyammas? Air musyammas ni ialah air yang terdedah kepada matahari, the water that is exposed to the sun, dalam keadaan ia berada dalam bekas-bekas yang kecil. Ya. Selain daripada bekas emas dan perak. Dan kebiasaannya dia sengaja diletakkan di tengah panas. Itu disebut juga air musyammas. Makruh di sisi sebahagian, walaupun tidak makruh di sisi sebahagian yang lain. Tapi kalau air yang terkena matahari, exposed to the sun, tapi dia terbuka macam air laut. Air laut mana ada sejuk? Malam pun panas. Betul tak? Kedok. Saya rumah kat pantai.
Memanglah saya tak pernah mandi laut, tapi cubalah sentuh air laut. Kalau malam ni kadang panas tuan. Ya, kita belajar dalam sains. Siang-siang laut sejuk, bumi panas, ini daratan panas. Bila malam dia terbalik. Hak darat ni, hak laut dia berangi mari ke pantai, hak panas laut mari ke macam itulah. Bukan hak sejuk laut mari ke bumi. Hak daratan pergi ke laut panas. Dia bagi proses apa tu? Tuan tak ingat? Masa sains sekolah rendah dulu. Tak ingat? Betul tak saya nak cakap? Anak ni tak berapa ni juga sains, tinggal lama dah. Tapi masa SPM dulu anak dapat A+, dapat A, dapat 1 sains. Saya minat belajar sains dulu tuan-tuan. Ya, saya suka belajar sains. Cuma sains kita aliran agama ni sains yang bukan sains macam yang payah-payah tu lah. Kita sains teras. Tapi alhamdulillah lah, saya kalau SPM sains A tuan. So subjek tu je lah belajar. Sekolah rendah belajar sains. Sekolah menengah agama belajar sains. Ambil SPM ada subjek sains kan. Sains hok asas je, hok fundamental, tapi dapat A juga. Kan? Nak jadi saintis tak boleh. Nak jadi doktor ke? Tak boleh. Dia kalau itu kena aliran sains. Kita aliran sastra. Tapi ada juga subjek sains lah. Ya. Tapi seorang kita ada kefahaman yang betul jugalah tentang sains. Ya. Kadang-kadang ada benda yang kadang-kadang tak masuk akal ataupun bercanggah dengan sains, kita pun tentang juga, tegur juga kan. Ya. Orang kata Fir'aun buat bangunan 15 km. Itu bercanggah dengan sains tu. Kan? Our atmosphere, kita punya atmosfera ni below 11 km je ada udara, ada oksigen. After 11 km tak ada orang boleh bernafas, mati. Tu Allah Taala kata ka'annama yas'adu minas sama'. Orang tak beriman ni dia sesok dadanya seumpama dia naik ke langit. Quran dah sebut. Tu ayat tentang ataupun ayat ada hubung kait dengan sains juga. Mana Allah Taala, kalau Quran daripada Nabi Muhammad, mana Nabi Muhammad tahu atas langit tak boleh bernafas? Kan? Memang tak boleh bernafas. Tak payah atas langit tuan. 11 km above, ke atas 11 km. Tak boleh bernafas kita. Tak percaya tu boleh naik. Kan? Kena pakai bantuan lah. Boleh je, tapi kena pakai bantuan lah. Pasal sains kata macam tu. Jadi mustahil lah Fir'aun boleh buat bangunan kerana nak tengok Tuhan Musa sampai 15 km tinggi. Tinggi 15 km ni. Mustahil lah, tak boleh bernafas ya. Tak mustahil. Sihir. Sama Nabi Fir'aun ada sihir. Piramid pun berapa meter saja. Piramid 100 meter je. Menurut sejarah Fir'aun buat 20 tahun. 20,000 pekerja. Only 100 meters tinggi. Adalah sampai 10 km. Betul tak? Fir'aun piramid tinggi ya? Rendah ya. Hebat sangat kau sihir, power sangat sihir. Kalau sihir boleh buat bangunan sampai tinggi macam tu, apa yang Fir'aun ni bodoh sangat, bebal sangat? Naiklah ke langit terus pakai sihir kau tu. Contohnya kan? Tak ada sihir yang boleh buat bangunan sampai 11 km, 12 km, tak ada. Sihir ni ada benda-benda yang betul lah. Sihir ni boleh buat orang jadi sakit, boleh orang jadi orang tu akal dia terganggu. Ya, macam Nabi kan, Nabi kena sihir, memang tak mudarat tubuh badannya, tapi terganggu akal fikirannya. Ya. Ikut Nabi ni Allah Ta'ala jaga. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala jaga Nabi daripada kejahatan manusia. Tapi Nabi kena sihir, ada kesan juga. Bahkan bila Nabi nak meninggal, ada kesan-kesan sihir pada badannya yang menyebabkan dia sakit. Nabi bagi tahu sendiri dalam hadis sahih. Aku kena sihir dulu, sekarang Nabi kata aku ada rasa kesan. Kan? Nabi kesan juga. Pasal Allah Ta'ala nak tunjuk Nabi sihir ni benar ada, dan Nabi manusia biasa, dia pun terkena
seumpama. Tapi Nabi dia tak mudarat macam orang lain lah. Orang lain mungkin kalau kena sihir berat kan. Nabi kena ringan saja. Ya. Nabi hanya terganggu akal fikirannya, ya. Tapi untung juga, bukan untung lah, ada hikmahnya Nabi kena sihir. Turun ayat 3 kul. Boleh jadi ayat penyembuhan, ayat kesihatan, keselamatan pada manusia. Kan, malaikat special buat turun 3 kul nak mengubati Rasulullah daripada sihir. Ya. Tuan-tuan kena sihir dia baca 3 kul je. Sopak dengan surah Al-Baqarah. Tak jumpa rumah, tak jumpa ustaz. Kan? Ingat pergi jumpa ustaz, ustaz baca 2-3 potong ayat, bagi air bidara sikit, air limau sikit, sembuhlah sihir tu. Kan? Belum tentu. Ada orang dia ajar macam mana nak lawan sihir, jual ubat, jual produk nak lawan sihir, pergi mengajar mana-mana bagi amalan anti sihir. Akhirnya dia pun kena sihir. Kan? Sebab tu hal seumpama ini ikut guideline yang ada dalam syarak lah. Sunnah Nabi tu nak kan, tahu. Ha? Katanya disihir lah. Kita tak tahulah disihir tu betul. Tidak, ya. Okey, baik. Balik pada yang tadi, ya. Mana tadi? Air musyammas, ya. Kenapa sebagai ulama kata makruh? Termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam sebagai bukunya, boleh jadi boleh jadi Al-Buaiti, boleh jadi Al-Muzani, wallahu ta'ala alam, tapi amat-amat diketahui Al-Imam Syafi'i rahimahullah memakruhkan air musyammas. Tapi dikata min jihati tib. Kata An-Nawawi, memanglah Imam Syafi'i memakruhkan air musyammas, tapi Imam Syafi'i kata min jihati tib, dari sudut perubatan. Maksudnya kena tanya doktor pada waktu itu, kena tanya ahli-ahli perubatan pada waktu itu. Betul tak air musyammah ni memberi kesan yang buruk kepada badan, terutama kepada kulit. Dia cerita, dia ada hadis Nabi. Itulah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi daripada Aisyah dan Umar Al-Khattab. Nabi kata pada Aisyah, ya Humaira, la taf'ali fa innahu yurisul baras. Dia nampak Aisyah ni tengah ambil wuduk dengan air musyammas. Maka Nabi berkata, wahai Humaira. Humaira ni nama manja Aisyah lah. Ya. Lepas tu kalau kita panggil isteri kita dengan nama-nama yang manja, sunnah. Mamat digalakkan. Nabi berbuat macam tu, dah of course lah ada sudut perhubungan itu lebih baik. Ya. Ya. Jangan kamu buat begini, kerana ia akan menyebabkan penyakit baros. Penyakit baros ni ialah penyakit sopak, penyakit kulit lah. Ha? Tapi hadis ini tidak sahih. Memang tidak sahih. Dan boleh jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah tahu akan keadaan hadis ini ia tidak sahih. Sebab tu dia kata kena tengok balik dengan ahli-ahli perubatan. Ya. Dan Imam Syafi'i, tuan-tuan, antara ulama terdahulu yang memang mengambil berat tentang ilmu perubatan. Dan dikatakan dia pun belajar tentang ilmu perubatan. Dan dia marah orang Islam yang mengabaikan ilmu perubatan. Ya. Siapa-siapa yang mengabaikan ilmu perubatan, maka dia telah mengabaikan 1/3 ilmu. Ilmu perubatan adalah satu ilmu yang bagus, tapi kita orang Islam telah menyerahkan ilmu ini kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Itu teks-teks Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang riwayatkan daripada anak-anak murid beliau. Hatta bila kita belajar tentang At-Tibbun Nabawi, the cure of the prophet, perubatan Rasulullah, kebiasaannya dalam muqaddimah para penulis akan menyebut tentang inayah, concern ulama-ulama kita yang terdahulu, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah dalam hal perubatan. Sebuah perubatan ada dua, ya. Satu perubatan based on revelation, yang berasaskan wahyu. Ya. Sama ada yang bersifat ruhani, kedalaman, seperti doa, seperti zikir, seperti japi-japi Rasulullah, ataupun yang bersifat alami, tabi'i, seperti kita makan benda-benda yang Nabi makan untuk perubatan, seperti makan tamar 10 biji satu hari boleh mengelakkan racun, ya.
seperti madu, ya, seperti berbekam, ya. Itu dipanggil dari sudut ada nasnya. Satu lagi perubatan yang tidak berasas kepada wahyu, inspesifik. Ya. Kajian-kajian moden. Dua-dua ni Islam lah ke? Perubatan ni tak ada perubatan Islam, tak ada perubatan kafir. Kalau ada perubatan Islam, adalah perubatan kafir. Kan? Itu yang timbul, jangan pergi hospital, jangan jumpa doktor, depa tu belajar dengan Yahudi. Kan? Bukan kata belajar perubatan je dengan Yahudi. Belajar agama pun jangan pergi universiti. Sebab depa tu dah ikut Yahudi dah. Kan? Tak benar sama sekali. Salah. Pemikiran yang merosakkan pemikiran umat Islam. Okey, baik. Jadi air musyammas, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kena tengok perbuatan, ya. Kalau dia memberi kesan, maka dia makruh. Tapi kalau dia tidak beri kesan, maka dia tidak makruh, ya. Baik. Tapi ada lagi satu air dipanggil air musakhan, heated waters, air yang dipanaskan dengan api. Air panas ni ada dua, ya. Satu air yang panas dengan sebab matahari, musyammas. Ya, musyammas ni ada ulama kata makruh, ada ulama kata tak makruh. Yang standard dalam mazhab Syafi'i makruh. Ya. Tapi perkara itu dikemaskini balik oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia kata tidak makruh, ya, kerana hadis itu tidak sahih dan perlu rujuk kepada ahli-ahli perubatan. Satu lagi air yang panas juga, tapi air yang dipanaskan dengan api, ya. Dalam konteks air ni, elektrik juga dikira sebagai air musakhan. Kerana elektrik ni api. Elektrik ni api, tuan. Ya. Elektrik ni kilat lah. Dia punya teori dia kilat. Lightning theory. Dia buat dulu elektrik ni, dia eksperimen dia dengan kilat. Memang api kan. Ha? Terbakar. Kalau kita short, tangan boleh terbakar, badan terbakar. Dia api. Jadi ia termasuk dalam konteks air musyammas. Air musyammas ni tidak makruh sama sekali. Ya. Termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i, tidak makruh. Kalau tadi makruh lah. Kan? Hak ni tidak makruh. Ya. Kenapa tak makruh? Kerana ada hadisnya. Walaupun wallahu taala alam, saya tak pasti jika ada hadis yang sahih ataupun yang marfu' yang terangkat kepada Nabi berwudu atau mandi wajib pada air panas. Allah Taala alam. Tapi kita dapati dalam buku-buku fiqh ada sahabat yang mandi daripada air panas. Ya. Umar ada riwayat dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dia mandi daripada air panas. Ibnu Umar anak dia ada mandi daripada air panas, dan sebahagian sahabat yang lain. Ya. Tak kisah, okey je. Cuma jangan terlalu panas sampai melecur kulit sudah. Hak tu haram. Kan? Jadi ada hadisnya, dan of course manusia memang perlu kepada air panas seumpama itu. Terutama pada musim-musim yang sejuk. Ya. Malaysia ni kita tak berapa sejuk, tuan. Kita tak ada musim. Yang kita ada musim buah dengan musim tengkujuh. Tu je musim kita. Musim panas pun tak ada. Kita panas ni ikut angin. Kan? Ada waktu monsun ke apa kita sejuk, ada waktu tak monsun kita panas. Macam itulah lebih kurang. Kita tak ada musim. Yang kita ada musim buah. Musim buah durian, musim buah rambutan, itu kita ada. Tapi musim yang melibatkan cuaca, setahu saya kita tidak ada. Tapi negara belah-belah barat sana dia ada musim. Kan? Dia ada musim panas, musim sejuk, musim luruh, musim bunga. Bunga dulu. Musim panas, musim sejuk, musim bunga, musim luruh.
Ya. Negara Arab pun samalah ya. Bila dia panas terlalu panas, bila dia sejuk terlalu sejuk. Dah bila terlalu sejuk, kena panah air lah. Sebab tu Umar bila dia nak mandi atau nak berwuduk, dia akan suruh pembantu dia memanaskan air. Ya. Normal lah ya. Kan? Pasal sejuk kan. Jadi amat realistik sekali. Musyammas ya. Musakhan tidak makruh, boleh. Kemudian dia kata, itu air pertama. Kemudian Ibnu Syuja' masuk air yang kedua. Ibnu Syuja' ni dia bagi pada 4 air. Air mutlak tidak makruh, air mutlak makruh, kemudian air yang tidak mutlak tapi dia juga tidak najis. Air tahir, ghair mutahhir. Suci tapi tidak menyucikan. Kemudian baru dia bagi air najis. Ya, ulama ni dia bagi air ni macam-macam. Ada yang bagi 4 macam Abi Syuja'. Mutlak tidak makruh. Mutlak makruh. Tidak mutlak tapi tidak najis. Najis. Bagi 4 ya. Ada ulama bagi 3, itu adalah majoriti. Tahur atau mutlak atau tahir mutahhir. Fahamlah ya, saya tak terjemah lagi ya. Tahir yang kedua, suci saja tapi tidak menyucikan. Dan yang ketiga air najis. Dan ada ulama yang bagi 2 sahaja. Air yang suci, air yang najis. Segelintir lah ya. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah bagi 2 saja. Al-Imam Ibn Taymiyah bagi 2 saja. Ya. Boleh sebut Ibn Taymiyah. Ada tempat dia allergic sikit. Boleh sebut Ibn Taymiyah. Oh, Wahabi ni Wahabi. Ibn Taymiyah dia ulama yang besar ya. Kita universiti memang kita rujuk dia, buku dia okey je, tak ada apa pun ya. Tapi dalam fiqh ya, dia champion ya. Ibn Taymiyah champion. Bila kita belajar mana-mana mazhab, tuan-tuan, kemudian kita kita silang dengan ulama-ulama yang banyak buat mari pendapat-pendapat yang agak berbeza dengan ulama-ulama yang lain. Dia panggil tarjih. Dia buat mari perbahasan yang banyak. Amat menarik sekali. Ya. Dan dalam setiap mazhab dia ada tokoh-tokoh seumpama ini. Ya. Dalam mazhab Maliki kita ada Ibnu Arabi. Bukan Ibnu Arabi Sufi tu, Ibnu Arabi Al-Mufassir. Dia mazhab Maliki tapi banyak isu dia berbeza dengan mazhab Maliki. Kerana asas dia ialah Quran dan juga hadis-hadis yang diriwayatkan. Mazhab aku pun kalau tak sama dengan hadis Nabi, aku tak ikut. Macam itulah dia. Ibnu Arabi Al-Mufassir. Ya. Dalam mazhab Hambali, Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ada buku dia yang memang Hambali. Ya. Buku fiqh lah. Ada yang memang Hambali ya. Tapi ada buku fiqh yang dia banyak bawa pendapat-pendapat berbeza dengan Hambali. Pasal dia mustahid kan. Dalam Hanafi kita ada siapa? Dalam Hanafi Al-Jassas. Ada seorang dua ya. Of course lah dalam mazhab Asy-Syafi'i kita ada berapa orang? Kita ada An-Nawawi, cuma An-Nawawi dia moderate sikit. Adalah pendapat-pendapat yang dia bercanggah dengan mazhabnya. Ya. Banyak jugalah ya. Dan sebagainya sensitif. Ya, majoriti bahkan yang standard dalam mazhab Syafi'i, babi itu haiwan yang najis, mughallazah macam anjing. Tapi Nabi kata babi tidak najis. Babi ni macam haiwan lain. Tak boleh makan. Tapi kalau kita sentuh dia, kena najis dia, tak payah sama. Basuh macam air biasa saja. Itu Nawawi. Adalah banyak pendapat beliau yang tak sama dengan mazhab Syafi'i. Tapi dia moderate. Nawawi ni dia cukup kata beradab lah. Dia berhemah sungguh. Dia tak mau ikut dan. Bukan ikut dan, mana dia very moderate lah. Lepas tu saya suka baca, tak belajar buku beliau dulu. Buku dia kalau kita baca dah belajar, tenang aja. Dia orang yang berhemah lah, cukup kan? Tak macam lah sebagai ulama yang lain yang agak keras.
Kita dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Ibnu apa tu? Rif'ah. Al-Imam Ibnu Rif'ah. Dia tokoh besar juga mazhab Syafi'i, tapi dia tak berapa favorite. Orang tak apa favorite dengan dia. Buku dia syarah buku siapa dia syarah? Ada satu syarahan dia besar, tapi kita rujuk sekali-sekala lah dia. Dia ulama besar Syafi'i juga. Dia ada syarah Minhaju At-Talibin. Buku Imam Nawawi dia syarah. Minhaju At-Talibin tu Nawawi punya dia syarah dalam nama kitab dia Muhimmat. Satu buku yang bagus dalam fiqh. Tapi dia lidah dia agak tajam lah. Ada saya baca tu dia kata Imam Nawawi jahil. Dalam bab ni Imam Nawawi jahil. Ada setengah ulama ni dia agak keras gaya. Dia tak kira kau siapa. Kau salah, dia akan kata salah. Macam Al-Imam, kalau dalam konteks yang lebih luas, Al-Imam Ibn Hazm. Dalam fiqh dah saya cerita ni ya, bukan ilmu lain. Memang lagi tajam dia punya ni. Tapi buku fiqh dia memang amat bagus sekali. Ada ulama-ulama yang very strict ni, tengok kadang dia menjahil kawan lain, membida'ah kawan lain. Nilai ilmu yang dia ada lah, buku-buku dia ada satu khazanah ilmu yang amat berguna sekali. Orang belajar fiqh tuan-tuan, tapi dia tak baca buku Al-Muhalla yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hazm, walaupun dengan ketajaman lidahnya, tapi dia very brilliant person. Dan dia juga champion dalam fiqh. Seolah-olah macam kalau kita makan nasi tak makan sambal, belacan, macam tu lah. Tak sedap lah. Kita bukan nak jadikan buku dia tu induk kepada pengajaran kita. Saya boleh ajar Muhalla kat tuan-tuan. Pasal masa saya belajar masters dulu, memang Al-Muhalla rujukan kami. Nak cross check, nak tahu. Tapi saya tak guna, kan? Imam Abu Hanafi pun kata jahil dalam bab korban. Dia kalau pendapat tu standard, pendapat yang masyhur, keluar pula daripada ulama-ulama besar, tiba-tiba bercanggah dengan hadis Nabi. Jahil lalu. Dia agak tegas ya. Tapi biasa je ya. Masing-masing cara masing-masing lah, kan? Kita nak ikut orang satu cara je, lembut je belaka, tak boleh. Ada yang keras, ada yang lembut ya. Baik. Jadi ada ulama bagi 2 saja, ada ulama bagi 4, ada ulama bagi 3 ya. Okey. Air yang suci menyucikan, tahur mutlak, tahir mutahhir. Yang kedua, air suci tapi tidak menyucikan. Ini kategori yang kedua. Dia sebut air tahir. Bukan tahur, bukan mutlak, bukan tahir mutahhir. Dia tahir. Satu aja. Ini air yang tidak najis tapi tidak juga boleh dibuat bersuci. Air minuman kita itulah. Air sirap, air jagung, ya. Air perah-perahan daripada buah, perah-perahan daripada daun. Itu semua air-air tidak mutlak. Ataupun asalnya air mutlak tapi sudah bercampur dengan benda-benda lain. Air mutlak tuan, satu baldi, tuan-tuan pergi tuang dinamo dalam tu, dah jadi air sabun. Tuan-tuan pergi tuang sirap dalam tu, dah jadi air sirap. Itu dipanggil air tahir. Airnya asal mutlak, tapi khalatahu tahirun faghayyara ahada awsafi. Itu definisi dalam banyak buku fiqh. Asalnya air yang suci dimasuki benda suci yang lain sehingga dia merubah salah satu daripada sifatnya. Hak 3 tadilah. Masuk air sirap dah warna jadi merah. Rasa pun dah jadi manis. Mana mutlaknya? Sifat tu dah berubah. Betul tak? Air yang berubah 3 sifat, tapi dia bukan najis, maka dia jadi mutlak. Very simple to understand ya. Dah banyaklah contoh-contoh yang tuan-tuan boleh fikir sendiri. Itu air yang suci tidak menyucikan. Dan di bawah tu saya sebut air mustakmal saya dah hurai, air musyammal saya dah hurai, air musakhon, mustakmal tak hurai lagi. Ini tak apa, saya hurai next time lah. Mustakmal dia panjang sikit perbahasannya. Air musakhon saya dah hurai, air laut. Pasal apa saya masuk sini air laut dan nota ni? Sebab air laut ni tuan-tuan, majoriti ulama membenarkan untuk bersuci, tapi segelintir tidak membenarkan. Di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang tidak membenarkan berwuduk dengan air laut ialah Ibnu Umar. Ibnu Umar tu, takkan dia tak tahu hadis Nabi kot? Kan? Boleh jadi dia tidak tahu.
Sebagai ulama kata lam tablughu sunnatu Rasulillah. Dia tak tahu dalam bab ni ada sunnah Nabi yang membenarkan. Jadi dia memfatwakan sedemikian. Jika benarlah itu pendapat beliau. Sebab ulama pun ada khilaf juga, betul ke Ibn Umar ni tak bagi air laut. Sebagai ulama kata betul. Ha? Ada bukti-bukti sanad dan seumpama macam tu ya. Tapi ada sebagai kata tidak. Tapi kalau betul sekalipun tidak mustahil untuk para sahabat, walaupun dia sahabat yang besar, dia tidak tahu benda-benda seumpama. Pasal dia pun manusia. Ya? Zaman Umar Abdul Aziz. Tuan-tuan, Umar Abdul Aziz, siapa tak tahu? Khalifah Islam yang kelima selepas daripada Osman bin Affan. Kan? Orang hebat, orang alim. Zaman dia lah mula-mula dibukukan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dia suruh Al-Auza'i karang buku hadis, himpun hadis, tulis sanad. Zaman hari ni banyak dah bercampur hadis palsu lah apa, tulis. Zaman dia lah penulis hadis bermula. Ya. Dan dia orang yang alim. Tapi zaman dia tuan-tuan, nak sembahyang hari raya ada azan. Ya. Ni kita dapati dalam buku-buku fiqh lah. Ada azan pada waktu itu. Maka apa komentar ulama kita termasuk An-Nawawi, lam tablughu sunnatu Rasulillah. Tak sampai kepada mereka, termasuk Umar Abdul Aziz, sunnah Rasulullah SAW dalam hal ini. Ya. Dia ingat kata boleh azan untuk solat hari raya. Dia kata tidak boleh. Itu normal. Itu biasa ya. Baik. Ailau. Di kalangan tabi'in sama juga. Al-Imam Sa'id Ibn Musayyab kata tak boleh. Kalau tidak ada air laut, jangan tayamum air laut. Jangan guna air laut untuk wudu. Tayamum, kata Sa'id Ibn Musayyab. Siapa Sa'id Ibn Musayyab ni? Tabi'in yang paling besar ataupun yang terbesar. Al-Imam Syafi'i rahimahullah tuan-tuan, dia tak terima hadis-hadis mursal. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in terus kepada Nabi, tak melalui sahabat. Tapi dia terima hadis daripada Sa'id Ibn Musayyab. Betapa Al-Imam Syafi'i rahimahullah respect this guy. Dia hormat orang ni. Orang ni ilmu banyak dia kata. Kan? Sa'id Ibn Musayyab belajar dengan ramai sahabat Nabi. Dia ada the biggest tabi'in yang besar. Tapi dalam hal ni, Sa'id kata tak boleh wuduk dengan air laut. Dia miss sunnah Rasulullah SAW. Ini normal. Ya? Kalau sahabat yang besar pun ada benda dia tidak tahu, kita lebih-lebih lagi lah. Banyak benda kita tidak tahu. Ya? Betul-betul kot, 50 dah ni. Jadi air laut ada sedikit khilaf. Walau bagaimanapun majoriti membenarkan. Dan ada hadisnya walaupun tidak banyak. Itu saya akan baca lah hadis Abi Hurairah dari Sunan Abi Daud. Ya? Jadi next nanti saya akan sentuh sikit pasal air laut. Kemudian saya akan hurai tentang air mustakmal. Kerana air mustakmal ni dalam fiqh antara air yang banyak dibincangkan oleh para ulama, adakah ia boleh digunakan untuk bersuci ataupun tidak. Walaupun kita tak ada lah ambil wuduk, tak ada air mustakmal, tak ada kan. Orang tak buat pun. Tapi mana tahu, cukup bila kita dah basuh muka, terus kita basuh tangan dengan air berkenaan. Mana tahu pokok kita dah basuh tangan, air tangan tu terus kita sapu kepala dengan air berkenaan. Itu boleh benar. Ya. Dalam konteks itulah. Tapi jangan ambil wuduk, tak ada air wuduk, minum pula. Ya. Ada orang dia jumpa, kata anak saya ni nakal. Macam mana nak buat ya Ustaz? Ustaz kata balik nanti Zuhur karang ambil wuduk. Tang basuh muka dengan basuh tangan tu tak ada. Bagi anak minum. Sian anak tu, sakit lah tu. Kan? Dalam mazhab Syafi'i memang ada galakan ya untuk minum air lebihan wudu. Ada hadisnya daripada Ali bin Abi Thalib dan Sunan Abi Daud. Memang standard mazhab Syafi'i digalakkan meminum air lebihan wudu. Tapi bukan air yang kita tadah daripada anggota wudu tu. Air lebihan wudu yang ada dalam bekas. Lebih daripada air yang kita berwudu. Tuan-tuan ambil wudu daripada botol mineral ni kan. Separuh tuan-tuan buat wudu, sunat. Separuh lagi tuan-tuan buat minum. Itu yang standard dalam mazhab Syafi'i. Dan saya kira digalak oleh ramai ulama juga termasuk dalam mazhab lain.
Kerana Ali bin Abi Talib dia ambil satu bekas air, separuh dia buat wuduk, separuh dia buat minum. Maka di atas dasar berkenaan, sebahagian ulama menggalakkannya. Tapi bukan air wuduk badan kita ya. Air wuduk badan kita ni, muka kita bukannya bersih mana pun. Tangan kita bukan bersih mana pun. Tak. Jadi ada setengah-setengah tu dia bagi pendapat yang merepek-repek. Saya pun tak tahulah ya. Very nonsense. InsyaAllah ta'ala. Jadi dah sejam dah tu. Agak lama dah tu. Ini setakat ini dulu. Ada soalan tak? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak ada kot. InsyaAllah ta'ala. Kita samalah pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan ada sedikit kepahaman, ada bertambah ilmu kita, bertambah minda kita, dan mudah-mudahan ia akan menjadi bekal lah kepada kita, kerana ilmu ni juga adalah amalan sebenarnya ya. Selain daripada dia berpahala, dia juga akan jadi amalan lah kepada kita, masuk dalam mizan ataupun timbangan kita insya-Allah taala. Jadi aku lupa azab. Jadi haji tanda ya haji ya. Saya macam tak tanda. Air mustakmal dengan air laut. Tik situ, saya akan komen di situ. Saya akan sambung pada kuliah yang akan datang, kerana saya mengajar ada banyak topik ni. Tapi saya tak tanda, saya ingat-ingat gitu je. Kalau saya salah nanti bagi tahu. Yang Taharah tadi Al-Furqan ayat berapa? Ayat 48. 48. Satu lagi haji tulis surah Al-Anfal ayat 11. Ayat 11. Al-Anfal ayat 11. Jadi kita tutuplah majlis kita insya-Allah taala dengan